sejahtera. Pada hari ini, kita telah pun disajikan dengan satu laporan terkini berkaitan dengan 47 pertuduhan yang dihadapi oleh Zahid Hamidi sebelum ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan dengan Yayasan Akal Budi. Hari ini adalah hari Isnin, 4 hari bulan September 2023. Dan hari ini adalah antara hari yang amat sedih dalam amalan guaman saya sebagai seorang peguam. Kesedihan ini bukan berpunca daripada keputusan mahkamah. Mahkamah tidak mempunyai kaitan langsung dengan keputusan yang telah diberikan. Tapi kesedihan ini adalah berpunca daripada tindak tanduk pejabat peguam negara dalam membuat keputusan untuk menggugurkan kes di tahap lanjut pembelaan yang telah mengakibatkan kepada penganugerahan perintah pelepasan. Saya akan huraikan sekejap lagi. Saya harap rakyat akan faham bahawa tidak ada jari atau tangan yang boleh dituding kepada mahkamah. Seolah-olah mahkamah terlibat secara langsung dalam keputusan melepaskan Zahid Hamidi. Yang keduanya ini juga bukannya suatu pendapat atau penjelasan secara peribadi terhadap Zahid Hamidi. Saya tidak ada masalah secara peribadi berhubung dengan mana-mana pemimpin politik. Walhal, saya percaya Zahid Hamidi akan setuju apabila butiran-butiran keterangan tertampil dalam kes Ultra Kirana di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Saya antara pengamal undang-undang yang pertama yang telah memberi komen yang mungkin dari sudut peribadi memihak kepada Zahid Hamidi. Dan pada masa itu saya juga telah menyokong penghakiman bertulis yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam berkaitan dengan pembebasan Zahid Hamidi dalam kes itu. So ini bukan isu Zahid Hamidi. Ini adalah isu sistem tadbir urus jenayah yang dikendalikan oleh pejabat peguam negara. Ada 3 perkara yang perlu saya sentuh. Yang pertamanya, apabila peguam negara atau pejabat peguam negara melalui timbalan pendakwa raya membuat keputusan untuk menggugurkan pertuduhan di bawah perkara 145, ianya adalah budi bicara mutlak peguam negara. Mahkamah tidak boleh menghalang atau menekan pendakwa raya untuk meneruskan dengan mana-mana perbicaraan berlawanan dengan hasrat peguam negara. Tetapi apabila peguam negara membuat permohonan untuk gugurkan kes, memandangkan kes itu berada di mahkamah, nescaya mesti dituruti dengan perintah mahkamah. Disitulah mahkamah perlu membuat keputusan sama ada seperti yang dipohon untuk menggugurkan kes dengan perintah pelepasan tanpa pembebasan seperti yang dipohon oleh pendakwa raya, ataupun perintah pelepasan dan pembebasan seperti yang dipohon dan dihujahkan oleh pasukan peguam Zahid Hamidi. Terdapat suatu perbezaan yang ketara. Kalau dibebaskan, maka tidak ada pertuduhan lanjut boleh dibawa terhadap mana-mana tertuduh atas fakta dan pertuduhan yang sama pada bila-bila masa akan datang. Kalau dilepaskan sahaja seperti yang diperintahkan pada hari ini, maka pihak pendakwa raya boleh membawa kes semula jika mereka berpendapat mahu di masa akan datang atas fakta dan pertuduhan yang sama atau lebih kurang sama. Jadi janganlah rakyat menuding jari atau membuat tuhmahan bahawa mahkamah yang melepaskan Zahid Hamidi. Yang melepaskan Zahid Hamidi adalah pendakwa raya, pejabat peguam negara. Yang keduanya, kenapakah ini menjadi suatu perkara yang pelik dan yang menyedihkan dalam sistem tadbir urus sistem perundangan jenayah? Kerana permohonan pengguguran pertuduhan dibuat di tahap pembelaan, iaitu pada 24 Januari 2022. Lebih kurang 1 tahun 8 bulan yang lalu, mahkamah yang sama sudah pun membuat satu penemuan, iaitu pendakwa raya telah berjaya membuktikan satu kes prima facie yang memerlukan tertuduh Zahid Hamidi menampilkan pembelaan untuk menampilkan keraguan. Kalau tidak, maka didapati bersalah. Kalau berjaya, maka dia dibebaskan. So, apabila sudah ada keputusan prima facie, maka di tahap ini, apabila Zahid Hamidi sendiri sudah pun memberi keterangan
dan pelbagai saksi telah dipanggil dan masih berterusan. Tidak ada tanggungjawab undang-undang untuk pendakwa raya menggugurkan kes. Yang sepatutnya adalah untuk membiarkan segala alasan yang diberikan oleh pasukan pembelaan Zaid Hamidi dalam representasi ditampilkan melalui perbicaraan di tahap pembelaan. Dan biar mahkamah putuskan adakah apa yang ditampilkan mencapai tahap keraguan, dan jika ya, biar mahkamah yang bebaskan. Bukan pendakwa raya yang gugurkan. Itu isunya. Itu isunya. Seterusnya, yang ketiganya, kita ambil satu analogi seperti yang dihujahkan oleh pendakwa raya sendiri, bahawa dalam beberapa tempoh lanjut lagi, mereka akan dapat menentukan sama ada mereka akan datang semula ke mahkamah dengan pertuduhan yang segar terhadap Zaid Hamidi ataupun tidak. Seandainya mereka membuat keputusan untuk datang semula, maka bukankah ianya suatu tindakan yang dangkal pada ketika itu? Kerana apa? Sebab perbicaraan akan bermula dari tahap awal. Pendakwa raya kena panggil ke semua saksi mereka balik. Kena tampilkan keterangan semula. Penemuan mahkamah terdahulu 24 Januari 2022 tidak lagi memainkan peranan dari segi undang-undang untuk mengatakan pendakwa raya ada kes prima facie. Perlu dibuktikan semula. Bukankah itu satu tindakan yang tidak bertanggungjawab? Apakah gunanya untuk gugurkan kes sekarang ini, sedangkan dari segi undang-undang Zaid Hamidi bebas untuk menampilkan pembuktian atau penampilan keraguan dalam perbicaraan ini. Daripada digugurkan, bawa semula kes untuk start daripada awal. Tak masuk akal. Akhir sekali, secara rumusan, yang lebih buruk di kala ini adalah rakyat berada dalam dilema. Kerana perkara seperti ini perlu suatu kenyataan rasmi yang telus dan lengkap daripada peguam negara. Kenapakah ini dibuat keputusan seperti ini? Tapi jangan kita lupa, peguam negara sekarang ini, Tan Sri Idrus Harun, akan bersara pada 6 September 2023. 2 hari lagi. Dan pada hari Jumaat yang lalu, 1 September, kenyataan rasmi Ketua Setiausaha Negara mengumumkan bahawa beliau, Tan Sri Idrus, sedang bercuti sempena menanti persaraan. Jadi persoalannya, adakah beliau yang bertanggungjawab membuat keputusan ini? Dan adakah beliau akan membuat satu kenyataan sedangkan beliau sudah bercuti menanti persaraan? Walhal, kenyataan media Tan Sri Zuki tersebut, Ketua Setiausaha Negara pada 1 September yang lalu, mengesahkan bahawa Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh dilantik sebagai peguam negara baru mulai daripada 6 September. Bukan pada 4 September. Jadi, adakah ianya menjadi tanggungjawab untuk Ahmad Tahriruddin, peguam negara yang akan datang, membuat kenyataan? Adakah beliau yang membuat keputusan? Atau adakah keputusan itu dibuat atas arahan beliau? Pokoknya di sini, adakah rakyat akan menerima satu penjelasan daripada Idrus Harun ataupun Ahmad Tahriruddin? Dan saya khawatir, seperti biasa berlaku, tidak akan ada kenyataan yang lengkap. Melainkan apa yang dihujahkan dan setakat mana yang dilaporkan oleh media oleh pihak pendakwa raya di mahkamah pada pagi tadi. Itu tidak mencukupi. Pihak pejabat peguam negara wajib memberi sebab kenapakah ditarik balik. Sedangkan pertama, tidak ada tanggungjawab undang-undang untuk tarik balik di tahap pembelaan yang lewat. Kedua, mahkamah sudah membuat penemuan ada kes prima facie. Ketiga, kalau dituduh semula, akan bermula daripada peringkat awal. Apakah gunanya? Dan seperti yang saya katakan, penjelasan saya di sini, kenyataan saya di sini, tiada kaitan langsung dengan tertuduh. Bukan berkaitan dengan Zaid Hamidi, tetapi berkaitan dengan sistem tadbir urus undang-undang jenayah yang di bawah seliaan, kawalan dan tadbiran pejabat peguam negara. Sekian. USD 5 juta yang telah pun dibekukan